إلهي لست للفردوس ولا أقوى على نار جحيم. Muka surat 7 Bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka surat 7. Jadi kita sambung yang bulan itu. Begini ya kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama hazzuhu minaz zina fal'ainani tazniyani wa zinahuman nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه التكبيل والقلب يهم ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. Artinya, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina, maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang, dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya, dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Jadi kita patah balik kepada awal-awal hadis tadi, sepotong hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepotong hadis ini duk bicara berkenaan dengan di dalam kitab yang pertama. Pada kitab penawar bagi hati ada 3 kitab. Ini masih bicara berkenaan kitab yang pertama daripada 3 kitab. Kitab yang pertama yang ada di dalam kitab penawar bagi hati adalah berkenaan wajib kita sebagai anak Adam yang dituntut oleh syarak sebagai taklifi, ialah anggota yang 7 wajib melihara. Ini kitab yang pertama yang ada di dalam kitab penawar bagi hati, awal-awal muka surat 5 sampai kehingganya muka surat 20. Habis 7 bahagian akan bicara sampai situ. Kemudian juga kitab yang kedua mulai juga pada kitabnya yang kedua pada muka surat 20 sehingga sampainya muka surat 61 bicara berkenaan dengan kitab yang kedua, ialah berkaitan dengan jantung. Kemudian habis daripada muka surat 20 sampai ke 60 kitab yang kedua, masuk kitab yang ketiga akan bicara berkenaan dengan segala sifat yang dipuji daripada awal muka surat 61 sehingga habisnya kitab. Itu 3 kitab.
Jadi yang hadis, potong hadis tadi yang kita dah bahas pada kitab yang pertama, di dalam kitab Penawar Bagi Hati, pada fasal yang pertama daripada 7 fasal yang wajib setiap orang yang mukallaf meliharanya daripada anggota yang 7. Ialah bahagian yang pertama, ialah bahagian mata. Yang kita bahas sekarang ni. Jadi bahagian mata itu faslun awal, fasal yang pertama wajib kita melihara. Jadi sepotong hadis yang kita baca pada malam ni daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini bunyinya, erti iaitu apanya? Terjemahan. Erti di sini lebih kepada terjemahan, belum makna lagi. Kita lebih kepada terjemahan, ya, ertinya. Apa dia? Ataupun kita ibarat kata mengertinya, ibarat kita nak reti. Apanya? Nyo tu dome kembali kepada ayat sepotong hadis yang kita baca awal-awal tadi, bahasa Arab. Kemudian nyo di sini nak salinan daripada bahasa Arab tadi. Apanya? Ada. Nampak? Apabila sebutnya kata ada, pasti benda tu ada, jelas. Ada jelas di segi zahir, ada jelas di segi batin. Sebut kata ada sahaja. Nampak? Baik. Kemudian pula ada apa tu? Bagi apa panggil apa dia? Tiap-tiap manusia itu. Jadi pengarang kita ambil sepotong hadis, dia katanya ada bagi tiap-tiap manusia itu. Ada apa kat sini? Kita persoalkan sama-sama kita, ada apa kat sini? Sebelum kita nak bahas berkenaan dengan bahagian daripada tiap-tiap manusia tadi itu, apanya? Daripada zina. Sebelum kita nak pergi kepada zina itu, bahagiannya kita kena faham dulu apa yang ada nak jadikan bahagian zina. Kita jangan pergi maknanya zina terus, tak faham masalah di situ. Ibarat kata kita nak makan buah durian, tiba-tiba pergi terus ambil buah tanpa kena pokok, tak boleh. Kita kena dulu pokok durian macam ni, baru kita pergi ambil buah durian tu bertempat buahnya. Tiba-tiba kita nak makan buah durian, pergi terus ambil di pokok rambutan, tak jadi. Salah bertempat. Maksudnya asal usul nak dikatakan ada tadi tu, maknanya kena ada tanah dulu, milik yang halal. Kemudian pergi kepada pokok milik yang halal. Itu ada di situ. Kemudian ada pokok tu benar pokok durian. Kemudian dibenarkan pokok durian, pergi kepada musim durian pula. Kalau bukan musim, tak boleh makan. Kemudian apabila musim, kena bersubur pokok tadi tu, macam mana nak keluarkan bunga dan seterusnya, hasil buah yang cantik. Nak buah, tapi buah tu sempurna yang cantik. Kalau buah tak sempurna, kita tak nak beli, betul? Nampak tak? Kita nak yang sempurna. Bermaknanya cuba kita tanya kita, apa yang kita nak sempurna sekarang? Yang kita daripada maghrib sampai sekarang ni tunggu kuliah maghrib, pengajian kitab turas sebagai nama kitab Penawar Bagi Hati. Apa yang kita nak? Yang katanya anak tu tetapi itu sempurna. Kalau kita hadir, kita datang macam ni hari-hari tetapi tak sempurna, apa tujuan kita nak pergi kebun duk siram pokok durian tu? Takkan kita ambil air dalam beledi, dalam tongnya, bawa dengan kereta bagi pergi ke kebun. Tujuan apa? Nak siram pokok tu. Itu makna ada asal tu. Ada usaha dulu, kebahagiaan sampai ke hasil. Kita jangan ambil hasil terus. Nampak?
Ibarat kata katanya kita mari pengajian kitab turus, kita jangan faham kata belajar kitab turus terus. Ambil apa kehendak kita di dalam pengajian kitab turus. Maksudnya apa kehendak kita hari-hari siram pokok durian tadi. Adakah kita saja-sajanya siram? Tidak, betul. Pasti nak hasilnya, betul. Hasil yang bagaimana? Yang sempurna, sehabis-habis sempurna. Tanam pokok durian itu adakah niat? Niat juga nak makan hasilnya. Tapi adakah niat kita tu dengan sempurna? Maksudnya kita buat kebun adalah niat dah buat kebun. Tetapi adakah kebun kita tu nak jadi sempurna melalui perbuatan kita tadi? Maksudnya kita tahu kata malam ni ada kelas pengajian kitab penawar. Maksudnya ubat. Kita hadir tu nak ubat. Nak ubat yang sempurna untuk disembuhkan ke ubat tanpa sempurna. Kalau kita nak ubat tanpa sempurna, apa tujuan kita hadir ambil ubat tu? Bermaknanya kata. Jadi kita jangan lupa sempurna. Apa dianya? Sekarang ni kita cuba bahas sama-sama berkenaan dengan penawar betul. Kita nak penawar apa sekarang? Cuba. Ada cara kaedah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi didikan sahabat dia, keluarga dia persoalkan dahulu apa yang nak. Kita dah kenyang dah makan nasi. Tiba-tiba orang bagi nasi kat kita. Nak tak? Nak. Lepas tu, nak makan lagi kata? Tak makan dah sebab sudah kenyang. Nampak? Bermaknanya kita tanya dulu apa kehendak dia situ. Baik, saya tanya. Nak ke apa ni? Maksudnya, penawar. Apa yang kita nak? Buat soalan pelik pula. Tak ada pelik soalan. Tanya. Baik. Daripada awal kita hadir pada maghrib ni, atas rasa apa? Nak penawar. Baik. Penawar tu untuk apa? Untuk nak memubahkan kita. Memubahkan kita tu masalahnya apa? Ubah hati. Hati kita tu bahagian mananya yang sakit? Hati maksudnya saya cakap daripada ada pada manusia. Ada di mana? Cari situ dulu. Jangan beli ubat terus. Nampak? Ada penyakit hati. Bahagian mana hati yang sakit tu? Sebab kata dalam kitab ni ada bagi tiap-tiap manusia. Apabila sebut kata manusia, zahir dengan batin. Bermaknanya kat sini kita lebih kepada bahagian batin. Sebab penawar bagi hati. Baik, hati itu bahagian mana yang katanya sakit kita perlu kepada ubat? Bahagian yang tak nampak, bahagian batin katakan. Bahagian batin. Contoh yang tak nampak ni. Ruh. Ruh. Jauh begitu. Tak apa. Berjauh tak apa, jangan tali putus. Kita main layang-layang tak apa, main biar lepas tali panjang, jangan salah terlepas macam cerita Upin Ipin tu. Lepas lombor-lombor siapa tinggi, tiba-tiba tengok lepas dah habis dah pergi. Yang lain hilang. Beti-beti tengok kayu saja ada kat tangan, tali terlepas. Maksudnya kita lepas jauh, kita pergi jauh, jangan lupa asas. Biar ikat, biar kemah di tali, di kayu tu. Baik. Roh masalah dia. Baik. Apabila masalah roh tu sihat ke tak sihat? Mana kata tak sihat? Baik. Roh tu tak sihat di segi apa? Hanya pula makin ni dia. Tak apa. Akibat makin ni. Bahagian roh tu tak sihat di segi makin ni. Makin ni apa yang dia nak makan tu? Apa yang dia nak makan? Sebab roh pun ada makanannya. Jasad pun ada makanannya. Ruh pun ada batin dia. Jasad pun ada batin dia. Jangan kata ruh tidak ada batin. Tak boleh. Kalau ruh tidak ada batin, bermakna ruh tidak hidup.
Jasad jika tidak ada batin, jasad tidak hidup. Bermaknanya roh itu pun ada hati. Kalau roh tidak ada hati, macam mana roh itu nak hidup? Jangan salah faham tu. Baik, roh tu menyakit, sakit bahagian mana? Tanya pula tadi bahagian zahir, ulah pergi ke bahagian batin. Roh sakit apa? Itulah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar kita cara kita nak menyampaikan ilmu. Kita tanya dulu dia tu sakit apa. Jangan kata dia mai jumpa kita, assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Mari sini, dah tahu dah kata sakit apa. Bukan tulis ubat. Doktor tulis ubat. Hebat betul doktor tu. Dah tanya dia dulu. Macam ni. Oh, ya. Tuliskan nama ubat sikit-sikit. Serah. Tu. Kalau kita tu tak boleh. Bahagian roh kata tadi. Kita istilah kepada bahagian roh. Apabila kita kata bahagian roh, nak kepada apa di segi roh tadi? Ialah makanan dia. Apa makanan dia? Iman dan takwa. Baik. Apabila kita katakanlah roh itu perlu kepada iman dan takwa. Tu. Baik. Iman tu daripada mana? Kena tahu juga. Tidak. Iman dan takwa. Iman itu terjemahan bahasa Melayu ialah kepercayaan. Lepas tu nak percaya tu daripada mana? Tak apa. Katakanlah kena-kena. Tak apa. Lepas biar jauh. Layan-layan. Biar naik tinggi. Nak apa dia tadi? Kena Allah. Kena Allah. Maksudnya kita kena penyakit kita. Nak kena Allah tu, nak kena macam mana? Nak kena penyakit kita tu, nak kena tu macam mana? Kait habis. Baik, kita buat ringkas ceritanya. Kalau lagi tanya lagi panjang, tak habis dia. Baik. Bermaknanya kita katanya sebab ilmunya dia rumit. Kita makin korek, makin jumpa. Macam tanah, apa faedah Allah Ta'ala menjadikan tanah tujuh dalam bumi? Betul. Korek makin jumpa. Bukan makin korek makin sia-sia. Tidak ada. Makin mengaji, makin nampak. Makin mengaji, makin nampak. Makin mengaji, nampak. Apa dia? Makin tunduk. Makin jahil. Makin kenal diri, kata Allah Ta'ala Ta'ala. Nampak kaedah tak? Baik. Tahu dah, kita tanya hati kita tadi nak kepada apa dia? Nak kepada ilmu lah kita katanya. Ilmu apanya? Ialah pengetahuan sebagai bahagian merubahkan hati kita. Tu. Hati di segi mana itu? Ialah berkenaan dengan hati ini, ialah kena kepada mata. Tadi layang-layang jauh begitu, tak apa dia melekat angin. Ada masalah tu. Baik. Jadi berkaitan dengan mata. Bila berkaitan dengan mata, macam mana kita ni nak melahirkan daripada mata? Sebab kita hadir pada malam ni, tujuan kita je nak ubat untuk nak merawatkan mata. Betul. Apabila kita nak merawatkan mata, nak merawat tu macam mana? Kata Nabi Sulaiman Allah alaihi salatu wassalam. Dia kata macam mana? Mata zahir itu adalah mata batin. Faham tak? Ataupun ayat macam ni. Mata zahir itu macam mata batin. Ayat dia. Ataupun tajam mata zahir dan tajam mata batin menjalankan, mengerjakan maksiat. Apa maksud? Tajam mata zahir. Tajam mata zahir, tajam mata batin. Menjalankan, mengerjakan maksiat. Apa makna tajam tadi? Kita nak tangkap ayat tu, kita ambil hujung di belakang. Maksiat. Kemungkaran dan fahsyat. Betul? Jadi apa maksud tajam? Tajam di sini apabila kita memandangkan sesuatu yang tidak dibenar oleh syarak. Itu tajam. Nampak? Apabila seorang itu pandangkan benda yang zahir.
Jadi hak batin pun dia akan tajam juga. Maksudnya apa? Apabila mata dua-dua zahir yang kita ni ada kat kita, kita tengok kepada suatu, kepada perkara, dia akan tumbuh pergi kepada mata hati. Itulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dia kata mata zahir adalah mata batin juga. Bermaknanya kita nak jaga mata hati di sini, cara dianya kita kena menjagakan mata zahir juga. Itu cara dia tu. Kalaulah kita nak jaga hati sahaja, tetapi mata zahir tak jaga, tak boleh. Sebab itulah paling utamanya maksiat yang dahulu daripada perkara yang lain ialah pergi kepada mata zahir dulu. Apa tu? Kalaulah kita boleh jaga mata zahir, insya-Allah mata zahir, mata batin pun boleh jaga. Kita tumpukan mata zahir, tumpukan mata hati. Kalau kita tajam mata zahir, tajam mata hati. Faham? Jadi sekarang ni kita lebih kepadanya tajam mata hati. Betul? Baik. Kalaulah kita tajam mata hati, bermaknanya kita tajamkan mata zahir. Kalaulah kita tajam mata zahir, kita tajam mata hati. Yang kita nak tajam mata hati dulu. Yang kita nak cara dia tajam mata hati dulu, kemudian pergi kepada tajam mata zahir. Kalaulah kita tajam mata zahir, kemudian dia akan pergi tajam kepada mata batin. Betul? Yang kita naknya lebih baiknya ikut daripada batin dulu. Maksudnya hati dulu. Maksudnya nak ke tajam mata hati batin, kemudian tajam mata hati zahir. Baik. Apabila tajam mata hati yang batin, kita akan pergi kepada tajam mata hati yang zahir. Kita tolakkan maksiat, kita pergi kepada kebaikan. Apa? Tajam mata hati, kemudian tajam mata zahir ke jalan kebaikan. Ya, kita balik macam tu. Tu cara kaedah Nabi Allah Sulaiman didikkan kita. Nampak? Itulah Nabi Sulaiman, orang tanya dia, kenapa Nabi Sulaiman boleh nampak alam gaib? Kenapa Nabi Sulaiman boleh bicara dengan binatang? Kenapa Nabi Sulaiman boleh bicara dengan bunian? Kenapa Nabi Sulaiman boleh bicara dengan jin dan sebagainya? Dia jawab satu. Sebab kehendak kepada pemimpin kepadanya. Maksudnya apa dia? Dia mau nak jadi pemimpin semut, pemimpin burung, pemimpin binatang-binatang yang lain, atas dasar nak dakwah mereka ke jalan Allah. Itu niat dia. Apabila niat duduk di situ, itulah kehendak Allah. Tahunya hati Nabi Allah Sulaiman tadi tu, bagi terangkan hati, terangkan mata zahir, boleh nampak makhluk. Nampak? Kaedah dia samalah. Apabila kita hadir pada malam ni, atas dasar kita nak apanya? Nak tajam mata hati. Apabila tajam mata hati, bolehlah kita nampak apa yang kita nak dapat pada malam ni. Maknanya menggunakan mata tengok kitab, menggunakan mata tengok si pengajar, tengokkan matanya, gunakan mata ke arah kebaikan untuk pengajian kitab turas pada malam ni. Kitab penawar bagi hati. Sebab apa dia? Mata, fikiran dan hati itu adalah satu. Maknanya pengajian kitab pada malam ni. Kalaulah fikiran tak satu dengan mata, mata pandang ke sini, tapi fikiran duduk melayang ke rumah, hati duduk lalai lara ke tempat yang lain, tu tak akan capai. Itulah katanya pengarang kitab Jam'ul Fawaid, sempurna niat kita kena ada 3. Kalaulah kata niat dah dia tak sempurna, maksudnya dia belajar dah ilmu tetapi tak dapat, tak capai, tak meliputi, tanda dah tu niat dia tak sempurna. Dah niat dah nak belajar tetapi niat belum sempurna. Manakah 3? Kata pengarang rahimahumullah. 1.
adalah niat yang sempurna. Dia katanya, satu ialah kena kepadanya bahawa engkau ketahui apa dia tu? Apa pengajian yang hendak pengajian. Ataupun kita ambil belajar di situ. Pengajian kita belajar. Bahawa engkau ketahui apa belajar yang hendak engkau belajar. Kita hadir dah kelas kuliah maghrib kitab turas pada malam ni, kita mengaji dah. Tapi apa kehendak kita mengaji pada malam ni? Nak ke apa? Itu niat nak situ. Kalaulah kata kita hadir hari ni, ikut kata hadir niat nak belajar, tetapi tak tahu kata niat tu nak kepada apa. Niat saja. Kita kena kehendak kepada sesuatu. Maknanya salah satu kehendak kita nak ilmu yang digemari oleh Allah. Maksudnya ilmu yang diredai oleh Allah. Ilmu yang diterima oleh Allah, yang dibenar oleh Allah. Itu kita kena tahu. Lepas tu seperti ilmu apa ni? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Okey dah dia. Kalau lah kata kita niat dah tak sampai ke situ, bermakna tak sempurna kalau kita cari ilmu selain daripada ilmu tiga tu. Bahkan kita dah lepas dah daripada ilmu fardu ain ni, bolehlah cari ilmu yang fardu kifayah. Kita jangan ambil fardu kifayah dulu, lepas tu ambil ilmu fardu ain letak ke belakang. Itu salah niat, dan niat dia tu tak sempurna. Niat nak belajar agama sempurna, niat nak belajar agama ya dah, tetapi agama tak sempurna. Tinggalkan fardu ain, ambil fardu kifayah. Nampak? Ingat yang pertama tadi. Baik. Apa tadi? Bahawa engkau ketahui apa belajar yang hendak engkau belajar. Carilah kita dah belajar apa sekarang. Jawab tadi katanya apa dia? Penawar bagi hati. Betul. Hati apa kita ada masalah sekarang ni? Masalah hati kita ni macam mana kita nak jaga mata zahir kita? Macam mana kita nak jaga mata hati kita batin? Payahlah, payah. Benda tu payah. Tetapi tak payah bagi orang usaha. Yakin ke tidak dengan belajar itu boleh menghalangkan perkara yang munkar dan fahsyat? Yakin ke tak? Yakin. Nampak? Sebab belajar ilmu fardu ain salah satunya ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf untuk sebagai ubat nak menghilangkan takabur, riya, dengki, sebagainya. Kalaulah kita belajar tak yakin, macam mana kita nak belajar? Itulah kaedah Nabi, kata Nabi Ibrahim Allah alaihi salatu wassalam, kelebihan dia adalah yakin. Dia yakin dulu. Apabila dia yakin, teruslah dia pergi kepadanya sabar. Apabila dia terus pergi kepada sabar, kemudian akan jadi tenang. Siapa yang mengata tu? Digabung oleh Imam Ghazali rahimahumullah, tiga tadi. Siapa nak apa dia tu? Nak jadi baik, tiga ni. Sabar, yakin, tenang. Ni Imam Ghazali rahimahumullah. Yakin dulu, duduk tengah-tengah. Kemudian pergi ke kanan, sabar. Kemudian pergi ke kiri, dia akan tenang. Punca apa dia boleh tenang? Sebab dia yakin. Punca apa dia boleh sabar? Punca dia yakin. Kenapa kita sanggupnya duduk walaupun 1 jam, walaupun setengah jam dalam majlis-majlis ilmu agama? Kita yakin kata ilmu Allah, ilmu yang dibenar oleh Allah. Bahkan katakanlah kita tak dapat sekalipun ilmu pada malam ni, tapi bukan ilmu yang boleh bagi bekas untuk kita membaik, hanya Allah yang boleh bekasnya. Nampak? Dengan nampak kesungguhan yakin pun tak apa. Dah yakin, tak boleh yakin dengan suami, tak boleh yakin dengan anak, tak boleh yakin dengan jiran, tak boleh yakin orang keliling kita. Hanya yakin dengan Allah. Dia akan tibanya ketenangan, sabar. Apa kaedah dia tu? Itulah kata Imam Ghazali. Apabila ada 3 tadi tu, tertolak 3 daripada sifat iblis.
Maknanya tiga daripada sifat iblis ialah tidak puas hati. Taklah, tak puas hati. Apa? Kaedah dia boleh. Kemudian pula tidak ada marah. Kata Imam Ghazali, marah tak ada. Lamonyo kuliah malam ni pengajian kitab turah lamonyo nak marah. Sebab apa? Dia tak tenang. Sebab apa ni? Dia tak sabar. Setengah jam pun tak boleh sabar dah. Contoh katanya. Sebab apa? Dia tak yakin dengan apa yang dia duduk mengaji pada malam setiap malam. Bahkan kata dia yakin, insya-Allah dia akan sabar dan tenang. Tertolak tiga sifat syaitan dan iblis. Maknanya ialah tidak puas hati. Satu, ini iblis dan syaitan. Yang keduanya marah. Yang ketiganya benci. Timbul tiga ni. Siapa tidak ada tiga tadi, maknanya ialah yang pertama kena kepada sabar, yakin, tenang. Tidak ada tiga ni, dia akan ada tiga. Yang kemudian maknanya tak puas hati, marah, benci. Punca apa tu? Niat dia tu. Tu tak betul. Baik, kita patah balik kepada tiga perkara yang berkaitan dengan niat tadi. Boleh? Yang kedua daripada tiga nak sempurnakan niat. Kita hati itu kita kena niat dia betul-betul, insya-Allah benda tu akan sempurna. Boleh? Yang kita nak sempurna ni sekarang kita nak sempurna apa? Dunia dan akhirat. Betul tak? Ilmu kita usaha cari, ilmu kita usaha belajar, dapat tak dapat, pandai tak pandai, faham tak faham, itu bukan masalah. Yang kita naknya sempurna dunia dan akhirat. Bukan dengan amalan, betul? Tapi hanya dengan usaha dan ikhtiar kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Apa? Boleh. Baik. Yang kedua ialah kena kepada apa tu? Ialah kita apa? Mengetahui. Yang kedua mengetahui bahawasanya di mana kita berada. Mengetahui bahawasanya di mana kita berada. Sekarang kita ada di mana? Di masjid. Kalau kita pukul rata, di dunia Allah, di bumi, di muka bumi Allah. Betul? Di muka bumi Allah, atas dasar apa, tujuan apa, menghadap siapa, apa kehendak, apa tujuan, di mana kita, ke mana kita. Itu kena tahu juga situ. Kalau kita tak tahu kata kita daripada mana ke mana nak pergi, itu akan jadi tak sempurna hidup tu. Cari apa? Makin cari dunia, lupa akhirat. Tak sempurna lah. Bahawa engkau mengetahui di mana engkau berada. Betul? Kita kena tahu tak situ? Baik. Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di mana? Kita buat kesimpulan biar dalam sikit. Maknanya kita tolak berada di masjid. Faham? Kita faham dah kata ada di masjid. Tempat belajar, dah faham dah. Ada di mana? Berada di hati kita itu nak cari ilmu yang biarnya selamat dunia dan akhirat. Itu berada di mana? Jangan berada di masjid. Kalau ada di masjid tak belajar, tak jadi. Duduk di masjid tak cari ilmu yang dibenar, tak jadi. Nak duduk di mana sahaja, sebagai kita tahu kata kita berada, kita buat kesimpulan seratanya ada di atas muka bumi Allah. Daripada Allah cari sementara sempurna dunia dan akhirat kepada akhirat. Apa kaedah dia? Baik, dua tu. Ada dua tu insya-Allah akan sempurna, hampir-hampir sempurna. Dua dah tak? Dua ke berapa tadi? Dua. Masya-Allah ni. Apa dia ni korang jemaah. Batu tiga Sya'alam ni tak ada kitab pun, tak ada buku, ingat tanya. Alhamdulillah. Kekuatan masya-Allah. Ni wali-wali ni, bakal-bakal wali semua. Alhamdulillah. Kita yang perlu jadi kuli ni. Itu dia.
Nampak tak tu? Baik. Ada tim. Ada anak tino. Wali itu. Itulah. Alhamdulillah ada anak tino jadi wali tu dah. Kalau itu anak lelaki tak boleh jadi wali ya. Jadi wali juga dah. Ada anak tu lah jadi wali. Betul. Itulah kitanya daripadanya apa dah? Budak. Betul. Dari budak pergi kepada suami. Daripada suami kepada ayah. Itu dia tu. Daripada budak pergi kepada suami, kemudian pergi kepada ayah, kemudian pergi kepada atuk. Tu. Kemudian pergi kepada atta. Kemudian pergi kepada ati. Kemudian pergi kepada atu. Kemudian pergi kepada antu. Itu cerita rekor saja tu. So umpama tak tahu bahasa nak panggil, faham-faham masing-masing lah. Nampak kaedah dia. Firdausi